Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, insya-Allah kepada murid-murid yang tidak dapat mengikuti kelas pada hari ini, Ustazah akan terangkan sedikit tentang kefahaman surah Al-Ikhlas. Anak-anak boleh buka muka surat 50 di dalam buku teks tilawah Al-Quran. Muka surat 50 di dalam buku teks tilawah Al-Quran. Okey, Ustazah akan baca ayat beserta maksud, kemudian Ustazah akan beri penerangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Okey, nombor 2. Ayat nombor 2. Allahus Samad. Maksudnya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nombor 3, ayat nombor 3, lam yalid wa lam yulad. Maksudnya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Okey, maksud ayat nombor 4. Kemudian ayat nombor 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Okey. InsyaAllah Ustazah akan beri penerangan. Okey. Kita tengok ayat nombor 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah. Dialah Allah yang Maha Esa. Okey, apa yang dimaksudkan Esa? Esa itu adalah ahad. Ahad tu maksudnya satu. Allah yang satu, Allah yang tunggal. Okey, Allah Maha bersifat Esa. Okey. Mustahil bagi Allah sifatnya berbilang-bilang. Maksudnya Allah bukan bersifat berbilang-bilang. Maksudnya Allah itu bukan 2, bukan 3, bukan 4 dan sebagainya. Allah itu adalah Maha Satu. Okey. Jadi kita perlu mengaku bahawa Allah itu Tuhan kita yang satu, bukan Tuhan kita yang berbilang-bilang. Okey. Okey, Allah Maha Esa, mutlak, tunggal. Okey, tidak bersekutu yang lain dengan dia. Tidak ada sekutu baginya. Okey, itu adalah maksud Esa. Okey, seterusnya kita akan pergi ke ayat nombor 2. Allahus Samad. Okey, maksudnya apa? Allah tempat meminta segala sesuatu. Okey, minta apa? Segala sesuatu apa yang kita perlu, yang kita nak minta ini adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita sakit, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta supaya Allah sembuhkan kita. Okey, jadi kita sebagai manusia perlu mengusahakan diri kita untuk sihat. Macam mana? Untuk sihat, kita pergi ke doktor, kita jumpa doktor. Okey, itu adalah usaha kita. Okey, doktor tolong kita. Okey, doktor tolong kita. Itu adalah sebahagian daripada usaha kita. Okey, yang menyembuhkan kita bukan doktor. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham? Okey, contoh pula yang lain, contoh rezeki. Kita nak mencari rezeki, kita perlu memohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan aku untuk mencari rezeki. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat. Okey, jadi kita perlu meminta kepada Allah. Selebihnya kita berusaha. Macam mana dengan cara kita berusaha? Kita pergi kerja, kita buat kerja yang halal, kita buat kerja yang baik, kerja yang bermanfaat. Itulah usaha kita. Okey, selebihnya Allah yang beri. Okey, jika tidak datang rezeki, itu semua kerja Allah, bukan kerja kita. Kita tidak boleh, kita tak boleh merungut, kenapa rezeki aku sempit, kenapa aku kurang mendapat rezeki. Tidak boleh. Selebihnya kita perlu berdoa. Kerana yang turunkan rezeki itu bukan manusia, tetapi siapa? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beri kita rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah, kita hanya berusaha di atas muka bumi ini sahaja. Okey, insya-Allah. Seterusnya nombor 3, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Okey, tadi saudara bagi tahu, nombor 1, Allah adalah bersifat Esa. Allah tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Allah tidak ada anak, tidak ada bapa. Seperti kepercayaan orang-orang Nasrani terdahulu, mereka percaya Allah itu diperanakkan. Okey, kita sebagai umat Islam, kita percaya Allah itu hanya satu, tidak ada anak dan tidak pula diperanakkan. Okey, jadi kepercayaan kita kena percaya Allah itu satu. Allah itu sifatnya tunggal. Okey, Esa, tunggal dan kekal.
Okey, tidak ada mati. Maksudnya Allah sentiasa hidup. Okey, yang mati adalah manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang di muka bumi ini. Semua akan mati dan semua akan hancur. Okey, alam ini pun akan hancur. Okey, manusia, haiwan, binatang, bumi, bulan akan hancur. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat, nabi semua akan mati. Okey. Yang kekal selama-lamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah adalah sifat memiliki maha segala sesuatu. Okey, Allah itu raja, sang raja yang memiliki, yang mentadbir alam ini. Okey, jadi sifatnya hidup, hayyun. Okey. Seterusnya, nombor 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Maksudnya Allah tidak menyerupai makhluk-makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluknya merangkumi manusia, malaikat-malaikat ataupun benda-benda lain. Okey? Jadi Allah itu adalah sifatnya tidak ada setara baginya. Okey, maksudnya tak ada setara pun bagi Allah, tidak ada yang serupa pun dengan Allah. Okey. Itu adalah sedikit penerangan dari surah Al-Ikhlas. Okey, jadi pengajarannya apa? Pengajarannya kita perlu percaya dan kita perlu mengaku bahawa Allah itu bersifat esa. Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu bersifat tunggal. Okey, tidak berbilang-bilang. Okey, yang kedua, kita perlu meminta pertolongan daripada Allah, bukan pertolongan daripada jin, syaitan ataupun manusia. Okey, ataupun benda-benda lain. Yang hanya layak kita sembah adalah Allah, dan kita perlu meminta segala sesuatu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai manusia perlu mengusahakan saja. Usaha dengan cara yang macam mana? Usaha dengan cara yang tidak yang bukan dilarang oleh Allah ataupun bukan cara yang mensyirikkan Allah. Contohnya, kita sakit, kita bukan jumpa bomoh, tapi kita pergi ke doktor, kita minta doktor rawat kita supaya kita sihat. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan kita. Dan Allah adalah menurunkan kesihatan itu kepada kita. Allah yang menyembuhkan kita, bukan manusia. Okey? Manusia hanya mengusahakan saja di atas muka bumi ini. Okey, seterusnya. Okey, kita perlu sentiasa tingkatkan iman kita, teguhkan akidah kita supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrikin, kaum yang menyekutukan Allah. Okey, maksudnya dia meminta pertolongan selain daripada Allah. Okey, dia menyembah selain daripada Allah. Okey, kita sebagai orang Islam minta doa kepada Allah agar kita diteguhkan akidah dan tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Okey, insya-Allah jelas. Okey, seterusnya Ustazah akan berikan isi-isi penting. Okey, isi-isi pentingnya adalah surah Al-Ikhlas ni adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Kemudian surah Al-Ikhlas ni mempunyai 4 ayat sahaja. Okey, anak-anak boleh tengok kat situ ada berapa? Okey, boleh kira 1, 2, 3, 4. Okey. Seterusnya, setiap orang yang beriman hendaklah beriman dengan Allah yang bersifat esa, iaitu bersifat tunggal, bersifat satu. Okey. Mensyirikkan Allah adalah termasuk dalam dosa besar. Ya, mensyirikkan Allah adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Okey, na'udzubillah, minta Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat mensyirikkan Allah. Okey. InsyaAllah itu adalah isi-isi penting daripada surah Al-Ikhlas. Okey, kemudian anak-anak boleh buka buku aktiviti muka surat 58. Okey, anak-anak boleh buat latihan di dalam buku aktiviti muka surat 58. Arahannya adalah warnakan biru untuk pernyataan yang betul, maksudnya jawapan yang betul, dan oranye pada pernyataan yang salah. Maksudnya warna oranye itu adalah pernyataan yang jawapan yang salah. Okey. Kalau ada apa-apa yang tak faham, anak-anak boleh tanya Ustazah, boleh PM Ustazah apa yang tak faham. Okey. Sekian saja itu daripada Ustazah. Okey. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.